اللهم أغننا بالعلم وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وألهمنا إلهام الملائكة المقربين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini sama-sama kita berkumpul dalam majlis mengerti Allah Subhanahu wa taala. Kita bincangkan tentang kelebihan kerana malam ini adalah malam satu Zulhijjah. Jadi sudah pasti Zulhijjah ini antara hari yang besar dalam Islam. Kita akan lihat perkara pertama mengenai sebelum kita masuk ibadat Qurban ini, insya-Allah kita akan lihatlah beberapa perkara mengenai kelebihan bulan Zulhijjah. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fihi ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari amalan soleh yang lebih dikasihi di sisi Allah berbanding pada hari ini, iaitu hari 1 sampai 10 Zulhijjah. Sekarang ni malam ni adalah malam 1 Zulhijjah lah. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Wahal jihadu fi sabilillah, bagaimana kalau berjihad di jalan Allah? Adakah lebih afdal daripada 10 hari ni 1 sampai 10 Zulhijjah?" Nabi kata, walaupun berjihad di jalan Allah, sudah pastilah hari 1 sampai 10 Zulhijjah adalah hari yang paling utama, paling afdal. Melainkan Nabi SAW katakan seorang lelaki yang keluar, bawa diri dia, bawa harta dia tidak pulang dah. Dia bawa diri dia, bawa harta dia, pergi berjihad, dia tak pulang dah. Mana mati syahid, itu yang paling afdal. Jadi di sini kalau kita lihat antara perkara yang afdal dalam Islam adalah berjihad. Kerana berjihad perlukan tenaga diri dan juga perlukan harta. Tetapi bagi orang yang berjihad nak dibandingkan dengan 1 sampai 10 Zulhijjah, 1 sampai 10 Zulhijjah lebih afdal. Melainkan orang yang mati syahid sudah pasti mati syahid lebih afdal lah berbanding dengan 1 sampai 10 Zulhijjah. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kemudian seterusnya kita lihat dalil kelebihan 1 sampai 10 Zulhijjah. Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wa la ahabbu ilaihi min al-'amali fihi min hadhihi al-ayyam al-'ashr." Tidak ada hari-hari yang lebih besar sisi Allah, melainkan tidak ada hari yang beramal pada hari tersebut lebih besar berbanding 1 sampai 10 Zulhijjah. Maka Nabi kata, "Fa'aksiru fihinna min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahmid." Perbanyakkan tahlil pada hari tersebut. Tahlil la ilaha illallah, perbanyakkan takbir Allahu akbar, perbanyakkan tahmid alhamdulillah. Semua ini adalah saranan daripada Nabi SAW, rentetan daripada kelebihan yang terdapat dalam nas hadis menunjukkan besarnya hari 1 sampai 10 Zulhijjah. Sebab itu dalam riwayat yang lain, hari yang afdal di kehidupan dunia ini adalah hari al-ashrul awal min Zulhijjah, iaitu 1 sampai 10 Zulhijjah. Kita lihat seterusnya 9 Zulhijjah. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan, bulan Zulhijjah ni antara bulan yang besar dalam Islam. Cuma kita lebih nampak bulan Ramadan, tapi tak nampak bulan Ramadan, kita nampak penuh Masjid Surau. Cuma bulan Ramadan baru ni tidak penuh Masjid Surau lah, sebab Masjid Surau tutup. Tapi kalau bertahun-tahun sebelum ini sudah pasti penuh bulan Ramadan, sebab mereka tahu kelebihan yang ada pada bulan Ramadan. Begitulah juga kalau kita lihat pada bulan Zulhijjah ni mengumpulkan ibadat yang banyak. Antaranya ibadat Qurban bulan Zulhijjah, ibadat haji bulan Zulhijjah, puasa pada hari Arafah bulan Zulhijjah. Jadi mengumpulkan amalan-amalan yang besar ni pada bulan Zulhijjah. Kelebihan bulan Zulhijjah pada hari Arafah, Nabi SAW bersabda, "Siyamu yawmi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Maksudnya puasa pada hari Arafah, aku mengharap ke Allah Ta'ala ampunkan dosa setahun sebelum, setahun selepas.
Puasa ini adalah puasa sunat yang agung dalam syariat Nabi SAW, dan tidak ada puasa sunat yang kelebihannya seperti ini. Inilah puasa sunat yang afdal. Dan puasa sunat ini 9 Zulhijjah tak disunatkan bagi orang yang menunaikan haji. Pada tahun ini tak ada orang Malaysia menunaikan haji kerana tidak dibenarkan. Jadi sudah pasti kita semua disunatkan untuk berpuasa pada 9 Zulhijjah, dipanggil sebagai Yaum Arafah. Kerana hari Arafah ini antara penyebab juga menjadikan 1 sampai 10 Zulhijjah adalah hari yang terbaik di kehidupan dunia. Sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal fajri wal layalin ashr, wal layalin ashr, pada malam-malam yang 10, iaitu malam 1 sampai 10 Zulhijjah. Allah Taala bersumpah dengan 1 sampai 10 Zulhijjah, menunjukkan agungnya hari tersebut. Cuma ulama, sebahagian di kalangan ulama, mereka kata yang afdal dari sudut umumnya adalah 1 sampai 10 Zulhijjah, hari terbaik di kehidupan dunia. Cuma kalau lebih spesifik lagi dari sudut malam, maka malam 10 terakhir Ramadan itu yang paling afdal. Cuma ada ulama jawab 1 sampai 10 Ramadan tu yang afdalnya adalah Lailatul Qadar. Sebab kita nak cari Lailatul Qadar, Lailatul Qadar satu malam je, dia tak akan berlaku sampai 3-4 malam. Jadi satu malam tu yang paling afdal. Cuma kita tak tahu malam apa. Sebab tu Nabi suruh usaha 10 malam terakhir. Jadi 1 sampai 10 Zulhijjah ni, 1 sampai 10 tu tak ada spesifik mana-mana malam. Tapi malam Lailatul Qadar ada spesifik. Malam ganjil tak tahu. Ganjil pula banyak, 21, 23, 27, 25, 29. Jadi banyak. Jadi ada ulama kata malam pun adalah malam, bukan kata siang saja, malam juga hari Arafah, hari 1 sampai 10 Zulhijjah yang paling afdal. Walaupun tak adalah saranan daripada Nabi puasa sunat 1 sampai 10, 1 sampai 9, 10 tak ada masalah. Tapi yang adanya 9 Zulhijjah, hadis yang sahih. Cuma kita kata dalam hadis Nabi yang kita sebutkan tadi, Nabi suruh perbanyakkan tahlil, tahmid, takbir. Maka termasuklah juga puasa. Sebab maksud Nabi perbanyakkan ibadat. Secara umumnya perbanyakkan ibadat, itulah maksudnya perbanyakkan. Termasuklah tahmid, takbir, puasa pun termasuk. Cuma tak adalah spesifik disebutkan puasa sunat 1 sampai 8. Cuma kita di fiqh mazhab Syafi'i menyebutkan disunatkan berpuasa 1 sampai 8 Zulhijjah. Siapa nak puasa boleh lah. Tapi kalau tak puasa penuh pun, puasalah sekali dua pun tak apa. Sebab dalam masalah ini dua riwayat daripada isteri Nabi. Satu nama dia Hafsah radhiyallahu ta'ala anha. Hafsah kata Nabi tak pernah tinggal 3 puasa. 3 puasa Nabi tak pernah tinggal, 3 hari setiap bulan. Puasa pada hari Ashura 10 Muharram. Satu lagi puasa apa? Puasa 1 sampai 10 Zulhijjah. Tapi sedikit kontra dengan hadis Aisyah. Aisyah juga isteri Nabi. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia kata apa? Nabi tak pernah berpuasa 1 sampai 10 Zulhijjah. Jadi ada kontradiksi antara dua hadis. Maka ulama jawab, ulama kata maksud daripada Hafsah Nabi tak pernah tinggal tu makna kebanyakan hari Nabi berpuasa. Aisyah kata tak pernah berpuasa tu maksudnya Nabi tak pernah puasa penuh 1 sampai 9. Itu maksud dia. Itu antara jawapan yang ulama berikan kepada kita lah mengenai dengan kontradiksi antara dua hadis. Dan ada ulama jawab hadis Sayyidina Hafsah ini ada sedikit pertikaian di kalangan ulama-ulama hadis. Kemudian kita itu sebagai ringkasan lah mengenai dengan kelebihan yang kita berada ni. Sebab kita tahu kita berada pada malam pertama pada malam ini, iaitu malam Zulhijjah. Dalam di negara Malaysia kita sendiri pun, kalau ikutkan secara ataupun secara umumnya, memang ahli-ahli falak ni mereka akan lihat anak bulan setiap hujung bulan. Cuma secara formalnya mereka akan lebih menumpukan fokus kepada 3 bulan, iaitu yang pertama untuk melihat bulan Ramadan, nak tengok puasa tak puasa. Yang keduanya untuk melihat anak bulan Syawal, tak tengok raya tak raya.
Dan yang ketiganya anak bulan Zulhijjah, untuk menentukan di mana bilakah hari Arafah dan juga bilakah hari raya Aidil Adha. Tengok bila satu Zulhijjah. Ini tiga ni adalah menjadi tanggungjawab ahli falak lah, kerana mereka mahir dalam bidang ini untuk melihat anak bulan. Kemudian kelebihan melaksanakan korban. Kita lihat Nabi SAW bersabda, ma'amila banu Adam yawman nahar amalan ahabba ila Allah azza wa jalla min ihraqid dam. Tidak ada amalan yang paling afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala amalan anak Adam, iaitu melainkan menumpahkan darah binatang korban pada hari raya Aidil Adha. Wa innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa adlafiha wa ash'ariha. Sesungguhnya dia akan bawa datang pada hari kiamat nanti. Bawa datang apa? Tanduk-tanduk binatang korban, kulit dia, bulu dia, semua bawa datang untuk memberatkan timbangan kebaikan kita. Wa inna ad-dam la yaqa'u min Allah azza wa jalla bi makan. Sesungguhnya darah yang jatuh di permukaan bumi, iaitu darah yang disembelih sebelum jatuh di permukaan bumi, maka sebenarnya telah sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fatibu biha nafsan. Nabi SAW beritahu, perelokkanlah niat kamu, bersihkanlah hati kamu, iaitu buat semata-mata hanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari raya korban ini tak ada harinya afdal, bukan waktu ziarah menzarahi, bukan Aidil Fitri, Aidil Adha. Tak ada kerja lain melainkan kerja penyembelihan korban. Cuma secara kebetulan tahun ni pada hari Jumaat. Bila hari Jumaat ni sebahagian masjid surau buat ditangguhkan pada hari Sabtu, hari raya kedua. Dan kebanyakan masjid dan surau mereka tak berani buat di masjid surau, kerana mereka pergi ke pusat penyembelihan lebih mudah. Kerana kita dilanda dengan penyakit COVID-19. Untuk pengetahuan tuan-tuan, COVID-19 ni, ko ni maksudnya apa? Maksud ko, COVID, ko tu adalah corona. V itu adalah virus. D itu nama virus COVID, D. Kemudian 19 itu adalah bermulanya COVID-19 ini, corona, pada 30 Disember 2019 di negara China, di Wuhan. Jadi kerana itu dinamakan sebagai COVID-19. Walaupun di sana kita secara umumnya di dunia ini, iaitu semua takut dengan penyakit coronavirus ini kerana dia berasal daripada Wuhan. Cuma adalah pelbagai pendapat. Wuhan tu ada yang kata di pasar binatang-binatang liar dan sebagainya. Tetapi Nabi SAW kata penyakit yang akan menimpa umat akhir zaman ini adalah penyakit wahan. Wahan ini penyakit yang orang Islam ramai, tapi semua ditimpa dengan penyakit wahan. Tak berani nak kerja sama. Sebab apa? Takut. Mereka ramai. Nabi kata akhir zaman nanti sebelum kiamat ramai manusia Islam, tetapi mereka ada dua penyakit. Ada satu penyakit wahan. Wahan ini iaitu cintakan dunia dan juga takut kematian. Itu penyakit wahan. Kita terus kepada definisi korban lah. Cuma masa kita singkat, mungkin kita tak boleh habiskan slide semua. Jadi kita lihat namanya yang penting lah. Binatang yang Aidil Adha ini kita tahu unta, kerbau, lembu, kambing biri-biri dan juga kambing biasa. Kemudian binatang korban yang sembelih pada hari raya Aidil Adha, itu yang paling afdal, hari raya pertama. Tapi kalau tak dapat nak buat sebab hari Jumaat, mungkin kita sibuk, surau masjid ada program masing-masing, terpaksa tangguh pada hari yang berikutnya, raya kedua, tidak jadi masalah. Tapi yang afdal adalah hari raya pertama. Kalau buat penyembelihan pada waktu malam, hukum adalah makruh, kerana malam ni tak sesuai membuka satu pintu, satu ruang kepada orang-orang yang iman yang lemah untuk mencuri ekor, mencuri kaki, kepala, perut dan sebagainya. Bukan kata waktu malam, waktu siang pun orang curi, tambah waktu malam. Lagi peluang potensi untuk curi itu lebih banyak lah untuk mereka bawa lari. Satu malam bukan waktu untuk bekerja, tidak sesuai. Cuma hukum korban mazhab Syafi'i sunat lah, sunat muakkad dan juga sunat kifayah.
tak apa, ini mazhab Hanafi. Disunatkan korban ni kepada siapa? Kepada orang Islam balik, kemudian dia berakal dan juga merdeka. Maksud kemampuan ni siapa? Kemampuan ni bukan orang kaya, orang yang ada makanan dia cukup untuk diri dia, anak dia, isteri dia cukup untuk makan. Makan pada waktu bila? Pada malam raya, pada hari tasyrik, malam tasyrik. Maka itulah disunatkan untuk dia berkorban. Bukan mana makanan untuk setahun, tak perlu. Bukan makanan untuk sebulan, untuk 4 malam ni, malam raya dan juga malam tasyrik. Anak isteri semua cukup makan, maka disunatkan untuk kita buat korban. Okey. Kemudian orang balik, kalau kanak-kanak ni, budak-budak, tak disunatkan, taklah disunatkan, tetapi boleh nak buat korban. Untuk anak kita umur 4 tahun, 5 tahun boleh kita buat korban untuk dia. Tapi jangan guna duit dia lah. Jangan kita ambil akaun bank dia, nanya kat dia, dia pun tak tahu apa tentang korban. Tengok-tengok duit dia habis RM800 buat korban, tak boleh lah. Kena ambil daripada harta ibu bapa penjaga. Kemudian seterusnya, syarat korban ni kena Islam. Jadi orang kafir nak jadi peserta korban boleh lah, tapi tak jadi korban, jadi apa? Jadi peserta biasa, bukan korban. Nama setakat ada bahagian dia lah, tapi tak boleh, tidak dinamakan sebagai korban dia. Penajaan korban oleh masjid, kadang-kadang dah seminggu sebelum 2-3 hari sebelum korban ni, 5 peserta dah ada, 2 lagi tak ada. Tengok-tengok sampai hari raya korban tak ada. Jadi macam mana nak buat tu? Jadi terpaksa ambil duit masjid lah. Hukum ambil duit masjid macam mana? Duit masjid ambil lah untuk atas aktiviti mengimarahkan masjid. Kita nak buat korban, 5 orang dah ada lah, 5 peserta, 2 orang tak ada, ambil duit masjid lah. Lepas tu nak bubuh nama siapa? Ambil lah nama fakir miskin yang ada kat surau kita ni, bubuh. Tapi adalah beberapa hukum yang kita lihat. Hukum menerima lembu, seterusnya kita lihat hukum menerima lembu korban. Dari hasil sumbangan orang bukan Islam, syarikat ke NGO ke hantar satu lembu hadiahkan kepada surau Asy-Syakirin, lembu. Jadi syarikat ni, syarikat bukan Islam ni, boleh ambil ke? Ambil je, orang bagi. Dia bila mana orang kafir bagi kita, ambil lah, kita tak perlu tanya, ambil. Pemberian orang pertama kita perlu kita ambil. Sebab bila kita tanya, dia akan timbul keraguan. Mana orang yang memberi pun tak apa nak sedap hati juga. Sebab apa? Sebab banyak sangat tanya. Bila kita beri makanan kepada orang, contoh kita beli nasi, ayam goreng, kemudian kita beli sayur, kita beli nasi lengkap, nasi biryani semua bagi dia. Dia tanya, ni beli kedai mana ni? Dekat mana? Kedai tu okey ke tak okey? Bersih ke tak bersih? Kita pun nak bagi, kita yang beri makanan dekat dia pun merasa macam tak nak bagi dia. Jadi orang yang bagi lembu, tak kira syarikat mana pun, beri lembu kepada masjid, surau, ambil. Jangan tak ambil. Ambil lepas tu nak letak nama siapa? Letaklah nama orang-orang miskin di kawasan kita, letak. Kemudian kalau masjid ada hak juga untuk cas lah sikit. Bungkus pengurusan RM50 ke RM100 ke, cas. Ada hak. Tapi yang miskin tu jangan tak nak keluar nasab. Dia kata aku nak bubuh lama, tak nak keluar duit. Tak boleh lah, kena lah keluar duit sikit, RM50, RM70. Yang mana yang surau tetapkan lah. Takkan RM50-70 tak boleh keluar. Nak suruh keluar duit RM700-800 memang tak nak, memang tak ada duit. Tak keluar RM50-70 pun tak nak, tak boleh lah. Hukum korban menjadi wajib dengan sebab 2 perkara. Yang pertamanya dengan sebab nazar, seseorang bernazar wajib. Kemudian seseorang yang berkata, aku jadikan binatang korban ini haiwan untuk korban, maka jadi wajiblah disebut. Tapi dengan syarat juga, dia sebut binatang tadi, binatang dia. Jangan mana dia bela kambing, dia bela lembu kan, dia kata aku nak jadikan binatang ni, aku nak korban tahun, jadi wajib. Tapi jangan pula dia pergi tempat pusat ternak, ada ribuan kambing, dia kata aku nak ambil satu ni nak jadi korban, tidak jadi wajib, bukan milik dia, tak jadi wajib. Orang yang berkata aku nak jadikan binatang korban ini sebagai korban, aku nak jadikan binatang ini sebagai korban, maka hukumnya wajib. Dengan syarat binatang tadi milik dia. Waktu niat ni bila? Ketika sembelih haiwan pun boleh. Kalau tak nak, kalau ketika sembelih ni kan payah. Nak sembelih tu kita nak niat. Niat untuk apa tu? Niat untuk nama-nama peserta korban lah, bukan niat kerana Allah. Memang kita sembelih niat kerana Allah,
Cuma sembelih tu kita nak niatkan kepada siapa? Niatkan kepada nama-nama. Sebab itu selalunya sembelih orang pegang file, tak kira lah AJK, seorang pengurusi dia pegang. Lembu pertama nama sekian-sekian. Jadi tukang penyembelih dah boleh niat lah. Ketika sembelih pun boleh niat, ketika sebelum sembelih pun dia boleh niat. Dia pegang pisau lah ni, niat aku nak sembelih ni nama-nama yang telah disebutkan. Dalam bab sembelihan korban ni dia agak longgar sikit niat. Tapi dalam bab semayang tak boleh, dia tak ada pelonggaran. Mazhab kita dia ketat sikit. Bermula niat ketika Allah berakhir dengan Ra Akbar. Allah Akbar niat. Tak kira lah semayang sunat, semayang fardu, semayang apa, semayang jenazah, semua niat ke situ. Semayang jamaah qasar semua niat antara Allah sampai Akbar. Semayang ketat sikit lah mazhab kita. Cuma dalam bab sembelih dia longgar sikit. Sebelum sembelih pun dah boleh niat. Kemudian kita lihatlah yang seterusnya, umur binatang haiwan ni tak perlu sebut lah. Kepada AJK lah, dia kena tahu sebut sedikit. Dan juga boleh berunding lah dengan orang yang jual binatang korban ni. Kemudian kita lihat juga binatang korban ni, kita tengoklah video sikit binatang korban. Nak tunjuk gigi je. Sebab binatang korban kita tak tahu umur dia, tengok gigi baru tahu. Jadi di sini kita tengok gigi dia. Ini untuk kambing. Jadi kambing ni kita lihatlah, ni ada berapa gigi? 6 gigi. Okey. Okey, ni ada 2 gigi ni. Bila 2 tu maknanya baru umur setahun. Itu kambing ni dan 2 gigi besar. Dia video cakap bahasa Arab. Yang ke ni. Kalau 4 gigi ni maknanya 2 tahun. Tak ada boleh buat sembelih tu. 2 tahun. Jadi yang kalau gigi dah 6, ini dah 3 tahun dah. Dah besar dah, memang dah boleh sangat dah. Sembelih 6 gigi, nampak? 6 gigi 2, 4, 6. Ini jangan ambil lah. Kalau nampak kambing macam ni orang jual murah, jangan ambil. Sebab apa, gigi tu dah bergoyang-goyang lah, boleh cabut dah tu. Kalau mana-mana tua sangat lah. Kalau tua maknanya daging tak kambing ni gigi di bahagian bawah je. Tidak macam lembu juga lah. Dia ragut rumput. Jadi ataupun amanah AJK, kita kata tak apa, harga murah ni tu memang murah lah. Goyang. Maknanya kambing dah tua. Macam kita nak menikah juga. Nak menikah takkan kita nak ambil orang tua, mesti nak ambil orang muda. Jadi sama lah juga dengan ni. Okey. Ini tadi punya. Okey, ini kita lihat video. Ni umur juga. Kita tak tahu umur haiwan. Itu tanda je lah. Kalau manusia ni kita tengok pada, kita tengok pada gigi boleh juga. Kita nampak gigi nampak hilang je, maknanya makin tua tu. Kalau nampak gigi palsu semua, itu dah memang tua. Kita kenal gigi juga. Tapi selalu kalau orang tua dia akan diam banyak sebab dia segan. Sebab gigi dia dah gugur habis lah. Yang gigi bawah ni, ke atas ni gigi apa? Atas ni kita panggil gigi susu. Dia gigi susu dulu, lepas tu barulah salin dengan gigi kuning. Dan salin gigi baru. Kita tengok sebab ni lembu ni dulu 2 minggu yang pertama. Okey. Tak apa. Patut ada suara. Ni bawah 15 bulan. Ada setahun lebih lah, 15 bulan. Ni gigi 15 bulan tak boleh lagi lembu. Lembu 3 tahun. Ni gigi, ni semua gigi apa kita panggil gigi putih ni, gigi putih, gigi susu. Ni 15 bulan sampai 18 bulan, maknanya setahun, setahun, nak setahun setengah lah, setahun setengah gigi putih, gigi apa, gigi susu. Tak boleh lagi sembelih. Dah cukup umur lagi. Ini baru, ni 18 bulan sampai 24 bulan. Dah naik 2 gigi besar. Dah saling gigi susu lah. Nampak 2 anak panah tu. Ini maknanya dia 18 bulan sampai 24 bulan. 24 bulan maknanya dah 2 tahun lah.
2 tahun. Setahun setengah sampai 2 tahun. 2 tu. Kemudian nak salin pula gigi yang 2 lagi. Gigi susu nak tukar. Jadi gigi apa? Gigi yang asal lah. Gigi yang lain pula. Tukar gigi susu. Ini 24 bulan. Sampai 30 bulan dia akan nampak macam ni. Baru nak proses nak naik, nak salin gigi baru. Okey. Ini berapa bulan? Ini lebih daripada 42 bulan. 42 bulan, 12, 24. Ini dah cukup umur lah, 3 tahun lebih lah ni. Kan 4 tahun lah. Gigi macam ni dah betul-betul sembelih lah. Banyak lah ni. Kita tengok gigi lah. Tapi kalau tuan-tuan nak belajar tengok gigi ni, depan lembu sembelih tu kita tengok gigi. Jangan ketika tak sembelih dia tengok gigi. Okey? Takut dia sepak kita dulu. Jadi kalau nak tengok gigi lepas sembelih tu, buka lah tengok mulut dia. Gigi berapa? Kambing ke ataupun lembu ke. Tengok, belajar tengok gigi. Tapi kalau tengok suara dapat murah lah kambing tahun ni, tengok gigi dah goyang dah. Mana daging tak apa elok, mana memang murah lah orang tu bagi pada suara. Itu amanah juga sebenarnya. Cara nak pilih warna binatang korban ni seperti biasalah, warna putih yang paling afdal. Tapi tak perlu bincang banyak lah. Seperti dalam hadis pun Nabi pilih kibas warna putih. Hikmah pemilihan tak perlu bincang juga lah. Sebab waktu kita tak apa banyak, singkat. Bahagian daging korban terbaik pun tak perlu bincang. Ni tuan-tuan tengok lah. Dalam Google tu mungkin ada kot. Batang pinang ada 24. Okey. Nombor 1 celah perut. Celah perut ni makna antara kaki tu, antara kaki haiwan celah ni. Itu yang Nabi suka, bahagian tu sunnah. Nabi suka makan bahagian tu. Kesalahan sebelum penyembelihan ni, tarik ekor, sebelum tumbang ke lembu, pijak ramai-ramai, lepas lembu ditumbangkan. Kemudian sunnah adalah ikat satu kaki je, tak tidak kira lembu ataupun unta, sunnah. Kemudian yang terakhir ni, borang korban dalam menjelaskan kos pengurusan. Sekiranya pihak masjid mencampurkan harga lembu dengan kos pengurusan. Ini dalam bab wakil dan bab wakalah. Sebab bab yang akhir ni kita pun tak nak upah banyak lah. Sebab selalu masjid surau mereka tidak letak nilai kos pengurusan. Cukup tulis kos pengurusan. Saya jelaskan di sini sebab mungkin masjid dan surau mereka lihat benda ni satu benda yang bukan besar. Mesti ni kita kata cas kos RM50 tak apa, cas kos RM100 tak apa lah. Sebagai orang macam tu. Tak, kita lembu ni harga RM800, RM100 kita kos pengurusan tak apa, buatlah macam mana pun. Satu surau lagi harga lembu semua RM800 satu bahagian. Kami cas RM50 kos pengurusan tak apa, macam mana pun terpulang lah surau buat. Jadi sebab itu surau tak nak letak kos pengurusan. Tapi bagi saya, sebahagian di kalangan surau dan juga masjid, kos pengurusan berbeza-beza tau. Ada yang cas RM25, ada yang cas sampai RM100, ada yang cas RM80. Jadi perbezaan bukan sikit. Kadang-kadang 2 kali ganda, kadang-kadang 3 kali ganda. Jadi untuk mengelakkan kekeliruan, sebab kadang-kadang kita cas pengurusan satu bahagian, ada yang cas sampai RM150. Jadi maknanya bila 7 bahagian dah berapa? 150 darab dengan 7. Jadi harga lembu dah semakin kurang. Kemudian datang lembu kurus. Jadi jemaah komplain lah, tinggi dah 800 setengah, tapi lembu tak berapa nak besar. Tapi masjid lain tak berapa tinggi, 700 setengah je, tapi lembu dia besar. Tengok kos pengurusan lah. Kerana itu dia membabitkan kos pengurusan ini satu perkara yang penting. Sebab kita nak memuaskan hati jemaah kita. Dan juga dalam bab wakil ni kita perlu jelas. Tak boleh suka-suka hati kita, tak apalah, berapa yang surau perlu kita ambil lah. Tak boleh macam tu. Perlu kena jelaskan. Sebab itu dalam bab wakalah, wakil, Nabi sebenarnya asal tak boleh ambil upah. Asalnya lah dalam bab wakil tak boleh ambil upah sejak hukum asal. Tetapi Nabi SAW dia wakilkan orang kutip zakat, dia wakilkan orang macam-macam lah, kumpulkan harta zakat. Kemudian macam-macam ada Nabi wakilkan. Nabi beri duit, Nabi bagi upah. Nabi bagi upah. Maknanya wakil
tugas kutip zakat, kumpul harta zakat semua itu tugas apa? Tugas Nabi. Tapi Nabi wakilkan orang buat. Nabi bagi orang-orang bawah dia buat. Mana Nabi wakilkan. Jadi lepas tu Nabi bagi upah. Boleh lah hukumnya. Satu hadis lagi, Nabi SAW suruh seorang sahabat, Nabi bagi dia berapa dinar? Nabi bagi dia 2 dinar. Kamu beli seekor kambing. Tapi bijaknya sahabat Nabi ni, dia dapat 2 dinar 2 ekor kambing. Dia dapat 2 dinar 2 ekor kambing. Jadi dia beli seekor je. Sebab Nabi nak seekor, dia beli seekor. Ada baki 1 dinar. Dia bagi Nabi 1 dinar. Jadi Nabi doakan keuntungan untuk dia. Sebab apa dia tak ambil 1 dinar tu? Tak boleh ambil. Wakil tak boleh ambil upah. Sebab perjanjian secara umum tak boleh ambil upah wakil. Jadi wakil ni kena amanah lah. Okay? Tapi memang kebanyakan masjid surau mereka tak tulis lah. Tapi di surau saya bagi tahu mereka buat, mereka tulis. Sebab kos tahun lepas dalam RM30 je. Tiba kos tahun ni mereka nak naik. Sebab mereka tengok masjid surau semua kos tinggi-tinggi, mereka letak kos RM50. Itu kira sederhana lah, RM50 lebih kot, RM55 lah. Tapi selalu macam 70, 80 sampai 100. Ini hadis mengenai Nabi buat kibas. Kibas ni maknanya biri-biri jantan. Okey, ini hadis mengenai buat ihsan pada binatang. Tak apa, tak boleh bincang lah. Kemudian sunat-sunat penyembelihan, ini antaranya lah. Satu masalah saya nak sebut di sini, membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Cuma takbir ni, ada tahun lepas surau kami lah, jemput seorang ustaz lah, dia pakar penyembelihan. Jadi tak apa, sembelih. Tiba-tiba ada seorang bilal kata kita takbir dulu, Allahu Akbar. Ustaz, tak perlu takbir, tak perlu takbir, cukup Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya tak, adakah perlu kita takbir? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perlu tak takbir sebelum daripada sembelih? Sebenarnya kalau kita lihat dalam hadis, Nabi akan baca bismillah dan itu bertakbir. Apa maksud takbir tu? Ulama kata bismillah ya Allahu Akbar, itu maksud takbir. Cuba dalam kita dalam mazhab Syafi'i, kita dalam mazhab Syafi'i kita, mereka kata disunatkan takbir hari raya itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dalam mazhab Syafi'i kita. Tapi dari ikut dalam lihat dari konteks hadis, nas hadis, Nabi suruh baca bismillah dan juga takbir Allahu Akbar. Cuma takbir tu mungkin mazhab Syafi'i lihat takbir yang masuk takbir apa, muqayyad, takbir yang panjang lah. Jadi tak apalah, tak jadi masalah. Cuma kalau kita tak setuju, tak payah buat. Tapi kalau kita nak ikut, nak raikan mazhab Syafi'i, buat. Tapi jangan, kalau orang nak buat, buatlah. Kita pergi satu masjid, kita bukan orang situ, pergi satu masjid, tiba-tiba dia buat, biarlah dia buat. Dia tak nak buat, tak apalah, kita pulang lah. Tapi tak apa pula kita kata bid'ah ke atau apa sebagainya. Okey. Kalau ikut mazhab Syafi'i, disunatkan takbir sebelum sembelih dan juga selepas daripada sembelih pun takbir lagi. Kemudian lepas, selalu orang sembelih apa orang buat? Lepas sembelih cabut lagi. Lepas sembelih dia pergi cari haiwan lain untuk sembelih apa. Lepas tu cari haiwan lain nak sembelih lagi. Sebenarnya lepas sembelih berhenti kejap, kosok pada haiwan tu, baca doa Allahumma hadza minka wa ilaika fataqabbalhu min. Wahai Allah, binatang ni daripada kamu dan kepada kamu kami persembahkan, iaitu terimalah ibadat korban kami. Baca doa sunat. Tapi selalu orang sembelih, dia kena sembelih habis ya. Kena sembelih sah ya. Ini semua perkara-perkara yang disunatkan ya. Antara yang disunatkan, lihat penyembelihan. Yang kita buat penyembelihan di luar negara tu adalah kontra dan juga pro dia. Kalau kita buat di luar negara, tak boleh lihat. Bolehlah lihat, tapi yang sunatnya adalah kita untuk dapat kelebihan diampunkan dosa, seperti mana Nabi kata kepada anak perempuan di Fatimah radhiyallahu taala anha, bangun, kamu pergi ke tempat penyembelihan, tengok sendiri
bagaimana binatang korban kamu disembelih. Jadi maknanya kita kena hadir. Kalau kita buat luar negara tak boleh hadir kan? Tapi perlu dia kita bantu orang susah sana. Sebab sana bukan selalu dapat makan. Itu dah pro kontra. Kita pulang balik nak, kalau tanya saya, dua-dua kena buat. Sana pun buat, sini pun buat. Itu yang paling senang jawapan dia lah. Okay? Satu lagi apa ni, bermula takbir hari raya 9 Zulhijjah. Kita raya hari Jumaat. Takbir tu bila? Takbir tu pada hari Khamis 9 Zulhijjah subuh tu. Itu disunatkan. Ada apa-apa soalan tak mengenai dengan binatang korban je lah? Ya. Sebab kalau kita nak korban ni panjang lah ya. Apa dia? Selalunya kita akan kongsikan. Ya. Kongsi. Jadi saya umpama benar satu nama ada binatang korban. Binatang korban saya ini adalah termasuk nazar. Apa dia tu? Nazar. Nazar, okey. Nazarkanlah. Okey. Jadi bukan saya punya seekor, tapi sepertujuh daripada sepertujuh satu bagian itu adalah binatang korban saya sebagai nazar. Bolehkah saya tak bolehlah mengambil dagingnya? Orang yang bernazar, dia tak boleh makan daging korban dia. Bukan kata dia anak isteri bawah tanggungan tak boleh makan daging korban. Cuma kalau dia bernazar, dia menazar macam mana? Bernazar 1 ekor, tak boleh makan langsung orang 1 ekor. Tapi kalau dia menazar satu bahagian, adakah dia boleh makan? Satu bahagian. Jadi bila dia menazar satu bahagian je, yang bahagian lain boleh makan lagi. Sebab dia menazar satu bahagian, semua dia 7 bahagian. Dan lebih baik dia tak perlu ambil daging ni, dia ambil daging orang lain. Maknanya kalau dia lembu nombor 2, tak perlu ambil lembu nombor 2, ambil lembu bahagian daging lembu lain. Itu yang paling baik kan? Kalau dia mau makan. Sebab dia bernazar, walaupun nazar satu bahagian, sebenarnya dia boleh ambil. Dia boleh ambil. Bukan ambil bahagian dia lah, ambil bahagian lain, orang lain. Tapi kalau dia bernazar, memang tak boleh ambil lah. Tak boleh makan langsung. Siapa nak makan, kena bagi orang lah semua. Dia tak boleh makan, nak isteri tak boleh makan. Okey. Seterusnya satu hati kepada petugas korban ni, bagaimana satu hati? Ini yang kita juga menjadi satu polemik kita. Sebab kita tak tahu nak beza tau antara hadiah, upah. Kita kata saya nak bagi daging korban ni kepada petugas korban, tapi saya nak bagi bukan upah, hadiah je. Jadi saya nak bagi tahu tuan-tuan, apakah definisi hadiah? Hadiah ini adalah kita suka kepada seseorang, kita beri kepada dia hadiah. Saya suka kepada Imam Suara Jumaat Syakiri, saya bagi dia hadiah tasbih. Saya bagi dia hadiah suri, kayu suri. Sebab saya suka kat dia, saya bagi kat dia. Saya suka dia baca sedap, saya suka bacaan dia, saya bagi. Itu nama dia hadiah. Tapi kalau dah kita kata seseorang yang petugas korban, kita bagi dia hadiah. Tapi kalau dengan syarat dia kena datang lah. Tak datang memang kita tak bagi atas nama petugas. Maknanya itu upah sebenarnya. Upah. Dia bukan hadiah. Itu upah. Kalau dah kita kata hadiah, kita akan sama ratakan. Kamu datang, tak datang, dalam petugas korban tetap kami akan bagi habuan. Itu nama dia hadiah. Hadiah dia tak ada kerja apa-apa. Itu nama dia hadiah. Kalau tuan-tuan bagi tahu saya, boleh tak siapkan kereta cuci kat depan ni, nanti dah habis korban ni semua, boleh tak lantai ni semua bersihkan, nanti saya bagi dari korban sebungkus. Basuh, bagi bersih, jangan bagi lagi lantai-lantai surau. Saya bagilah satu bungkus untuk kamu, satu bungkus untuk anak kamu. Jadi dapat dulu. Itu upah tu. Sebab apa dia kata upah? Saya kata tak, saya bagi hadiah ni, hadiah dari pihak surau. Kalau hadiah tak ada kerja, hadiah tak payah kerja.
saya bagi tuan-tuan saya bagi kepada haji seorang ni, saya bagilah pinjam motor saya, bolehlah pinjam hari ni, saya bagi daripada subuh sampai asar je, tapi bayar RM20 saya bagi pinjam. Pinjam tak ada bayar duit, sewa dia bayar. Mulut kata pinjam, mulut dia kata pinjam, saya bagi pinjam, sebenarnya itulah sewaan. Jadi sebenarnya kita nak bagi kepada seseorang ini adalah hadiah, sebenarnya itulah sebenarnya upah. Sebab dia buat kerja, dia buat kerja. Apa beza dia upah dengan hadiah? Hadiah ni satu jalan ya. Aku memang nak bagi dia hadiah, tak kira lah dia buat kerja tak buat kerja, yang penting nama-nama ni memang dapat hadiah daging korban. Tapi kalau kita kata dia ni senarai nama, dia ni petugas ni tapi tak ada bernama dekat sini, tak boleh bagi dia. Dia ni nama ada, orang tak ada, kita boleh bagi dia. Jadi kita bagi atas dasar apa? Atas dasar dia bekerja. Maka bila atas dasar dia bekerja, maka itu nama tu upah. Kemudian yang lebih lagi, bila mana pihak surau bagi pula kad seorang satu petugas. Untuk apa? Itulah sebagai lambang hadiah. Hadiah pun kena ada untuk dapat kad hadiah. Hadiah ni tuan-tuan nak bagi hadiah perkahwinan, tak perlu bagi kad pun, dia bagi kad jemputan je. Nak bagi hadiah, tak bagi hadiah, terpulang bagi kita. Jadi sebenarnya kita ni seminggu sebelum bertugas kita dah tahu dah tuan-tuan akan dapat daging korban. Kita dah tahu dah memang akan dapat daging korban bila kita jadi petugas korban. Itu upah lah tu, upah. Cara dia kena bagi duit lah. Sebab Sayyidina Ali kata wa alla u'tiya al-jazzar minha, aku tak bagi langsung apa-apa bahagian daripada daging korban sebagai upah kepada penyembelih. Nahnu nu'tihi min 'indina, kami bagi daripada sisi kami. Apa benda? Bagi upah lah, duit ke apa kita bagi. Tapi jangan pula menjadi satu helah. Apa yang helahnya? Tuan-tuan bagi kita apa, kita bagilah upah. Kalau ustaz kata macam tu, kita bagi upah lah. Bagi upah seorang berapa ringgit? RM5. RM5 mana cukup? Tuan-tuan nak RM5 Grab daripada sini pergi ke rumah saya, depan ni je rumah saya, AU2 ni, itu pun dah dekat-dekat RM10. RM5 mana cukup? Jadi itu nama dia helah. Helah untuk lepaskan hukum, itu tidak dibenarkan. Jadi tengoklah, kita petugas korban ni dari pukul berapa? 9 sampai 12 tengah hari. 3 jam tu kita buat kerja. Sampai kita angkat, kita bentang converse semua tu, kemudian kita cuci lantai. Takkan RM5. Sekarang ni tuan-tuan panggil bibi ke apa datang cuci rumah tuan-tuan, satu hari minimum tak kurang RM15, selalu RM20 lah. Kalau RM5 memang nak melepaskan hukum semata-mata. Jadi maknanya kena bagi yang setimpal lah. Kalau setimpalnya sekarang ni kita bagi seorang RM50, okey, tak apa. Kita kata kita tak perlu lah banyak-banyak petugas korban, 15 orang cukup, kita urutkan semua, kita bagi semua RM100. Okey, tak apa, boleh ambil duit surau, tak jadi masalah. Untuk aktiviti mengimarahkan surau, yang tak boleh ni ambil daging korban, itu tak boleh. Tapi kalau nak bagi sekali dengan upah, boleh lah. Kita bagi seorang RM50 lah. Okay, banyak juga tu, boleh lah RM50. Kemudian kita bagi daging korban sekali sebagai ekstra hadiah. Itu baru nama hadiah. Lepas dah dapat upah, baru dapat hadiah. Ini upah tak ada, kira hadiah masuk terus dalam tu. Contoh tuan-tuan bagi gunting rambut, gunting rambut, dah habis gunting rambut semua, orang tu kata harga RM10, saya bagilah zakat saya RM10. Bukan zakat tuan, itu upah dia gunting rambut tuan. Tak boleh nak kira nak dua package tu dalam satu. Jadi kita kena faham hadiah, hibah dan juga sedekah. Itu kita kena faham. Bila hadiah ni kita tak perlu ijab qabul. Orang bagi hadiah kita ambil lah. Saya bagi ustaz tadi, saya bagi Quran free, kita ambil lah. Saya bagi ustaz ni RM100. Saya memang saya niat lah, ustaz datang saya nak bagi RM100, ambil lah. Jangan tanya sebab apa ya. Apa yang orang bagi tak perlu berkata saya terima duit ni. Tak perlu, dia bagi saya ambil. Saya bagi ustaz hari ni, saya nak bagi kayu sugi. Saya baru beli kayu sugi.
yang mahal saya bagi ustaz, ambil je lah. Tak perlu sebut saya terima pun, tak perlu ijab kabul. Dia bukan jual beli, hadiah, ambil je lah. Tapi dalam hibah perlu tau, hibah perlu ijab kabul. Dalam sedekah pun tak perlu ijab kabul. Kita jumpa orang miskin, kita bagi je dia RM10, dia pun ambil masuk poket, tak cakap apa-apa pun, tak apa, tak perlu ijab kabul. Ijab kabul ni mana saya beri, saya terima, tidak perlu lafaz. Macam zakat lah, zakat tuan-tuan perlu ke? Saya beri zakat untuk isteri saya, anak saya, saya terima zakat ni, perlu ke? Tak perlu. Cukup niat lah, ni zakat aku cukup lah niat dalam hati ni cukup. Cuma kita nak buat secara formal kita sebut lah, tapi cukup dengan niat. Okey. Ada apa-apa soalan lagi ya? Apa dia? Ya. Memang ada kenyataannya setiap itu pekerja itu mesti bagi daging kan? Ya. Jadi nak hilang bagaimana itu bukan sebagai itu. Kita kena bagi, kalau nak niat hadiah boleh. Tetapi orang yang tak datang pun dia datang, kita bagi dia hadiah. Peserta korban semua ada 30 orang, yang datang 25 orang, semua kita bagi. Yang datang tak datang semua kita bagi. Boleh juga hadiah lah tu. Kita tak lihat kepada hadir tak hadir, kita tak lihat kepada dia buat kerja tak buat kerja. Kadang-kadang dia datang tak buat kerja pun, tidur dalam surau, pening kepala kita bagi juga lagi, tak apa. Itu boleh kita kata hadiah. Dia tak buat kerja apa pun kita bagi. Kita memang setiap tahun adalah menghadiahkan kepada semua penduduk yang datang. Ya. Untuk akan tetapi kita akan membedakan yang antara pekerja dengan orang yang yang hanya menuntut biasa itu. Bezakan apa tu? Bagian dia. Bahagian dia. Mana kalau petugas dapat dua bungkus. Dua bungkus anggaplah macam itu. Jadi kalau lah tuan-tuan kata orang-orang biasa kita dapat satu bungkus ni 1 kilo. Satu bungkus. Tapi petugas ni kita dapat 2 bungkus. Sebab apa dapat 2 bungkus? Sebab hadiah. Anggapnya ialah hadiah. Kalau dikirakan hadiah. Kalau dikiranya itu sebagai jerih payah dia yang menolong pada kita. Jerih payah yang menolong kita itulah sebagai upah kita nak bagi dia. Bukan hadiah. Tak ada orang dia menolong, siapa yang nak menolong? Sebab itu kita baca hadis yang awal-awal tadi, bila tidak ada amalan yang paling afdal di sisi Allah pada hari raya adalah Allah melainkan ibadat korban. Kemudian bila ibadat korban sudah pasti, Nabi kata di akhir, fatibu biha nafsan, ikhlaskan hati kamu, niat kamu nak buat korban. Jadi tak kira lah orang nak buat korban perlu ikhlas, orang nak bantu pun perlu ikhlas. Jadi kalau kita kata kita beri kepada petugas lebih, sebab apa kita bagi lebih? Kita kata hadiah. Hadiahnya kita bagi lebih. Hadiah kita bagi lebih. Sebab apa kita bagi hadiah dekat petugas, tak bagi kepada orang lain pun? Sepatutnya orang miskin kita patut bagi hadiah pada sedekah lebih lagi. Dia orang miskin kita sepatut bagi dia 2. Tapi petugas ni kereta pun sampai 2-3 biji kereta lah. Itu kita nak bagi 2 lagi dari korban. Sebab apa? Atas nama petugas. Jadi petugas ni sebenarnya kita bagi bukan atas nama hadiah tu, itu atas nama upah. Jadi kalau disuruh saya tu, dia akan buat macam mana dah masa tahun lepas. Dia akan bagilah seorang tak salah je RM50. Sebenarnya sebab apa tuan-tuan risau? Duit masjid kita boleh guna. Duit masjid kita boleh guna atas mengimarahkan masjid. Sebab korban ni mengimarahkan masjid juga, syiar. Jadi di surau saya, dia buat bagilah seorang RM50. Okey lah tu. Kemudian dapat hadiah lagi baju, kemudian dapat hadiah lagi korban. Itu baru kena. Sebab nampak kan banyak tu, duit dah dapat RM50, baju pula, baju yang bagusnya, baju korban, baju yang bagusnya. Kemudian kita bagi lagi korban sama satu. Itu baru panggil hadiah. Sebab baru setipan. Jadi yang kerja yang tuan-tuan yang kita buat 2 jam 3 jam, kita dah bagi upah dah. Yang daging korban ni bukan upah, hadiah. Sebab tuan buat kerja dia letih, kita nampak
Jadi kita dah bagi dah upah siap-siap. Jadi itu baru setimpal lah. Kira helah juga. Bukan kira helah juga. Helah juga, tapi helah dia setimpal dengan kerja dia. Sebab kita tak bagi helah kerja sampai kita bagi apa RM5 apa, kita bagi dia RM50. Bukan kata RM5 kita bagi banyak. Jadi makna helah, tapi helah tu setimpal. Contohnya kalau kita bawa Quran, saya bawa beg ni, syarat nak bawa Quran mestilah kena kita bawa barang sekalian Quran, baru boleh kita bawa Quran tanpa wudu. Betul kan? Kita bawa Quran yang tak ada terjemahan, kita nak pegang kena ada wudu. Kita nak bawa dalam beg pun kena ada wudu. Tapi saya niat bukan bawa Quran, saya bawa buku satu lagi yang besar macam Quran. Jadi bila saya bawa buku yang besar macam Quran, saya kata saya tak bawa Quran, saya bawa beg helah juga, tapi tak apa, sebab dia setimpal sama besar. Tapi kalau saya kata saya bawa Quran, tapi saya tak nak ambil wudu ni, saya bawa pen satu letak dalam ni, dan niat saya bukan bawa Quran, bawa pen, itu helah, sebab tak setimpal. Pen letak dalam poket pun boleh, letak atas telinga pun boleh. Sebab apa nak letak dalam beg? Semata-mata untuk helah, tak nak ambil wudu ketika mengangkat Quran. Jadi itu tidak dapat diterima lah. Tak dapat terima helah tadi, sebab nampak jelas sangat. Okey cuma itulah kita nak bagi tahu, kita kena faham definisi yang pertama, apakah itu upah, apakah itu dalam bahasa Arab dipanggil ujrah, apa itu hadiah, apa itu sedekah, apa itu hibah. Tuan-tuan faham insya-Allah, maka tidak timbul isu ni. Yang terakhir saya nak sentuh mengenai perkara sunat. Bila kita dah masuk malam ni, tak boleh potong buku dah lah. Bukan pada semua, kepada peserta korban je. Apa yang tak boleh potong? Rambut, buku, semua bulu-bulu tak boleh potong lah. Tak kira lah bulu ketiak, bulu apa, tak boleh. Pendapat pertama kata haram dalam mazhab Syafi'i. Pendapat kedua, pendapat yang sahih, kata hukumnya makruh. Itu maknanya tuan-tuan boleh baca tengok bawahnya lah. Mazhab yang lain, mazhab Hanbali, dia kata haram ataupun makruh, tapi mazhab Maliki makruh. Satu lagi mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi kita tak ada ni masalah, boleh nak potong apa pun tak jadi masalah lah. Jadi di sini sama juga hadis, ada dua hadis. Yang pertama hadis daripada Aisyah, hadis sahih daripada Aisyah, Sahih Bukhari ada. Nabi buat al-hadi. Al-hadi ini maknanya daging yang Nabi wakilkan kepada seseorang pergi ke Mekah buat sembelih korban. Kemudian Aisyah kata tak ada apa pun diharapkan untuk kepada Nabi, tak ada apa larangan kepada Nabi. Itu hadis Aisyah. Hadis yang kedua daripada Ummu Salamah, isteri Nabi juga. Isteri Nabi kata apabila masuk satu Zulhijjah, bila seseorang nak buat korban tak boleh potong kuku, fal yumsik an azfarihi wa sya'rihi, tak boleh potong kuku, rambut semua. Ada kontradiksi dua hadis. Dua isteri Nabi riwayatkan hadis, dua hadis sahih. Jadi ulama kata hadis Aisyah itu umum. Hadis daripada Ummu Salamah itu adalah lebih spesifik. Jadi mazhab Syafi'i mengambil hadis Ummu Salamah, letakkan atas hadis Aisyah. Sebab hadis itu umum sangat. Jadi kita pendapat kuat kita makruh. Okey. Sebab potong kuku ni boleh jadi haram tau. Bila seseorang dalam ihram, boleh jadi wajib potong kuku. Bila mana seseorang tak dapat tidak, kalau tak potong kuku maka akan mudarat dia. Contoh macam orang ditimpa penyakit kencing manis, doktor kata mesti kena potong kaki, wajib potong kaki. Kalau tak habis, busuk habis, berbulat kaki sampai merebak penyakit, kuman sampai ke atas, wajib potong. Okey, cukup sampai pukul 9. Kalau ikutkan sepatutnya azan isyak dan berhenti lah. Kita belajar sikit. Kita lihatlah satu video untuk peringatan kita, supaya nak asah pisau biar tajam sebelum sembelih. Jangan jadi seperti orang ni. Cara sembelih unta Ambil unta, tangkuk dia macam apa,
zirafah. Bila macam zirafah yang ambil bahagian tekuk bawah, jangan ambil atas. Bila sembelih atas dia lambat mati. Pisau tak apa nak tajam. Sepatut cocok tu dah tajam lah. Dia tak apa nak tajam dia kena lah. Sebelum unta tadi tumbang, dia tumbang dulu. Sebab apa? Pisau tak apa tajam. Kalau tuan-tuan nak tengok pisau tajam macam mana ni, macam ni tajam lah. Ini tajam. Tapi tak apa kena adab dia lah. Sebab sembelih ni depan sahabat-sahabat dia. Unta-unta lain tengok je. Memanglah pisau dia tajam tapi tak apa kena tempat. Kita lajukan sikit pisau dia tajam. Ini memang kerja dia bahagian dia lah sembelih. Semua sembelih bahagian tangkuk yang bawah itu bagi binatang tangkuk panjang, zirafah ke apa, macam tu lah sembelih dia. Okey, cukuplah setakat tu dulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kefahaman kepada kita, insyaAllah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi 'ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.